diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggal ke penyakit lain. Berilah keafiatan untuk Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Orma bin Abdul Rahman, Asnah binti Omar, Faizal Iqmal Azami, Syarifah Siti Nur binti Said Mazin, pejuang-pejuang Talisemia, Jasmine bin Abu Hanifah, Muhammad Ali, Muhammad Azmil, Zakia Zohoro, Sarina Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Sadli bin Haji Mukti, Fauziah binti Sudin, Ainur Yusnita binti Mafaik Maziah binti Anan, Cik Munji Cik Noh, Hajah Sulimah Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Syafi'i, Mazura Makta, Surya Zaid, Jamila Maulan, Bariyah Ainul binti Johari, Haji Isya bin Haji Osman, Halijah binti Sulaiman, Nur Farna Yaakob, Hashim Zakaria, Hajah Sirang Tobari, Hajah Maslitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Salmah binti Haji Abdul Qadir, Zulfadli bin Nur Azman, Rayhan binti Ibrahim, Maslita bin Mazliza binti Sa'ad, Indun binti Ma'aruf, Jamia Rahmat, Wan Najibah Ibrahim, Wan Nuriyah, Abdul Majid, Hajah Ma'itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Farisa Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Suriah binti Sa'id, Mustafa binti Muhammad Basir, Sazli Adli, Nur Azman, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni bin Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'un bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Naura Medina Suhaini, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri Siti Ramlah, Nur Aini Ibnu, Muhammad Izham bin Mahathir, Azizah binti Marais, Siti Rokiah binti Sulaiman, Haji Ismail Abdul Rahman, Rosli Zainab, Roslini Ramli, Rehan binti Ismail, Badariah Yusuf, Muhammad Syazah Akil, Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah, Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Abdullah bin Mad, Nur Izzatul Hasnah binti Idris. Dan juga kita doakan juga kepada rakan kita, jemaah kita yang turut sama yang kurang sihat, Raja Yung Azni binti Raja Ahmad Syah dan juga Puan Naimah yang juga tak sihat, yang juga turut hadir bersama di kuliah ini. Mudah-mudahan, dan juga mana yang tak sihat juga kita doakan moga Allah berikan syifa yang sempurna kepada kita semua insya-Allah, terutama sekali untuk berada di bulan Ramadan Karim insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya tazkirah dari kisah Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama, kalau ada yang mungkin terlupa memadamkan atau senyapkan mikrofon sekiranya ada. Takut dia suara dia macam apa, berlanggar-langgar sedikit. Berlanggar-langgar sikit, belaga sikit, boleh offkan dulu mikrofon buat sementara. Yang pertama. Yang kedua, suara saya dapat didengar dengan jelas ke ataupun macam mana? Mudah-mudahan jelas. Kalau jelas Ustaz, jelas. Jelas Alhamdulillah. Kalau tak berapa dengar, keluar dulu. Nanti klik lagi sekali ataupun link tu kita klik lagi sekali. Biasanya secara teknikal dia akan lebih baik lah. Alhamdulillah. Yang ketiga, dah senyum ke belum senyum pagi ni? Ya Allah. Dah senyum dah. Alhamdulillah. Bila senyum tu mudah-mudahan rezeki nak sampai. Bila senyum tu mudah-mudahan dia punya aura positif dia, kesihatan tu semakin meningkat. Ya, kita memang taklah sesehat masa umur 20 tahun. Tidaklah sekuat masa umur 15 tahun. 16 dengan 61 lain. 15 dengan 51 lain.
17 dengan 71. Lain, tak sama. Ada beza sikit lah. Ada beza sikit. Tapi walau bagaimanapun kan, sakit ini, selagi mana dia sakit jasmani, sakit jasmani masih lebih, mungkin ada yang terlupa off microphone agaknya ni. Mungkin tak perasan kan. Alah Ustaz, kita ni dah mata dah tak berapa nampak lah Ustaz. Saya nampak mikrofon tu macam dah off. Tapi macam belum off. Kan macam tu kan. Tak perasan. Tak perasan. Yang kedua, saya cari mikrofonnya. Setahu saya handphone ni tak ada mikrofon. Yang kedua. Yang kedua dia tak kena ingatkan tak ada mikrofon. Contohnya lah. Jadi ceritanya sakit rohani dengan sakit jasmani, itu lebih bahaya kalau sakitnya sakit rohani. Sakit rohani itu macam mana? Dengki. Sakit rohani itu macam mana? Dendam. Sakit rohani itu macam mana? Tamak. Sakit rohani itu macam mana? Ya betul, rakus. Sakit rohani itu macam mana? Cemburu. Ada orang cemburu. Sakit rohani itu macam mana? Dia tu bersangka buruk. Sakit rohani itu. Iri hati, marah, geram, sakit hati, banyak lah. Yang itu susah sikit. Tapi kalau jasmani saja sakit, kalau boleh janganlah sakit. Kita nak sihat. Tapi yang rohani itu punya sakit dia tu lebih berbahaya. Sakit mental, betul. Sakit jiwa, macam itulah cerita-cerita dia. Baik, apa beza dia? Apa bezanya sakit rohani dengan sakit jasmani? Yang pertama, kita bawa hari ni 3 perbezaan. Boleh ingat 3 perbezaan. Orang yang ada sakit jasmani paling dahsyat pun, kalau dia sakit menderita paling dahsyat pun, hujungnya meninggal dunia. Lepas meninggal, selesai. Sakit jantung paling teruk meninggal. Kencing manis paling teruk meninggal. Don't worry, insyaAllah semuanya meninggal. Yang dalam ni, ada hari ni, ada 200 ni dah masuk ni. 200 ni confirm akan meninggal. Cuma bila tak tahu. Jangan bimbang. Siapa ada darah tinggi insyaAllah meninggal. Siapa yang sehat pun insyaAllah akan meninggal. Jadi maknanya sakit jasmani ni, hak meninggal je, habis. Dalam kubur dah tak ada lagi dah sakit jantung, kencing manis. Siapa yang nak sehat semua tak ada sakit lagi, sakit jantung tu semua dah tak ada, insyaAllah sampai masanya kita dah tak ada lagi sakit tu. Iaitu meninggal dunia, selesai. Tapi sakit rohani, siapa yang simpan dendam, sampai dah lepas meninggal masih sakit lagi. Kerana ada balasan menunggu. Siapa yang sakitnya hasad dengki, sampai meninggal, tak selesai lagi sakitnya. Sakitnya akan bertambah sakit selepas daripada mati. Akan diberikan balasan oleh Allah. Siapa yang dalam hatinya ada ujub, ada riya, ada takabur, ada sombong, sampai mati, sakitnya tak berhenti. Sakitnya akan berterusan. Berterusan, penyeksaannya akan sambung nanti selepas mati. Jadi penting mana kita? Penting kita rawat penyakit rohani di samping merawat juga penyakit jasmani. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, penyakit rohani dengan jasmani ialah apa? Penyakit jasmani, kalau dia sakit, dia seorang rasa sakit. Ada yang kena gout, yang rasa sakit. Ada yang kena darah tinggi, yang darah tinggi dia yang rasa sakit. Orang lain tak rasa. Yang namanya kencing manis, orang yang kencing manis yang rasa sakit. Orang yang tak kena tak rasa. Itu penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, terbalik. Orang yang kalau dengki, bukan dia rasa sakit. Yang berpenyakit tak rasa sakit. Orang lain yang merasa sakit dengan penyakit dia. Itu penyakit rohani.
Orang yang penyakit rohani, katalah cemburu, katalah dendam, dia ingat dia tak sakit. Orang lain kebanyakannya rasa sakit dengan kesakitan penyakit yang ada pada dia. Tengok kesan dia kepada orang lain, terkena kepada orang lain. Itu beza kedua, penyakit rohani, penyakit jasmani. Yang ketiga beza dia ni, ingat ni sampai bila-bila ni, penting ni supaya kita faham. Kerana kita ada tujuan kenapa kita berada di Google Meet Gema Nur Iman pagi ni. Sebab ini sebab yang ketiga. Penyakit jasmani, kliniknya banyak, hospitalnya banyak, pusat rawatannya banyak. Siapa sakit tulang, ada doktor tulang, ada pakar tulang. Siapa sakit gigi, ada klinik gigi, ada dentist, ada dental klinik, semua ada. Siapa sakit jantung, ada institut jantung negara. Siapa yang sakit ini ada, insya-Allah ada dia punya. Tapi siapa yang penyakit rohani, mana klinik dia? Siapa sakit cemburu, sini ada klinik cemburu. Dekat KL ada klinik cemburu. Dekat Singapura ada hospital tamak. Dekat Brunei ada hospital takabur, hospital riak. Kalau ada beli obat dia kat farmasi tu, saya ada riak lah. Dia kata puan ambil ni minum 3 kali, insya-Allah riaknya hilang. Kita pun minum. Alhamdulillah semakin kurang riak kita. Alhamdulillah. Tak ada. Tak ada. Habis mana dia punya obat dia? Klinik dia dekat mana? Untuk rohani, kliniknya adalah majlis ilmu, majlis zikir. Itulah klinik dia. Itulah klinik dia. Jadi saya ni faham, ada sebahagian kita yang mengikuti pagi ni tak berapa sihat tau. Ada yang di hospital, ada yang di rumah tak berapa kuat, ada yang tak boleh jalan, ada kan? Yang masuk juga kita doakan supaya mudah-mudahan mereka ni sehat. Mereka ni dalam tak sehat jasmani, mereka tetap meneruskan usaha dia, infak dia, sedekah dia, amal jariah dia, baca Quran dia, dengar agama dia untuk mereka rawat penyakit rohani mereka. Mereka nak buang. Lepas tu saya harap mudah-mudahan platform Gema Nur Iman ni bukan sekadar nak tunjuk kat kawan kita yang kita pun ada kelas. Bukan begitu. Bukan sekadar kita nak bagi tahu kawan kita, kita pun ada sibuk-sibuk jadi apa? Jadi apa? Jadi pengikut atau kita sebut orang yang ada dia punya rutin jadual pembelajaran. Bukan sekadar itu. Tapi kita nak bersihkan hati kita, rohani kita dengan baca Quran, dengan berdoa, dengan mendengar ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Al-Quran dan pesan hadis. InsyaAllah mudah-mudahan inilah cara kita nak memperelokkan, menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kita. Mudah-mudahan dengan sebab Gema Nur Iman, penyakit cemburu kita hilang. Mudah-mudahan dengan sebab Gema Nur Iman, kita punya penyakit tamak kita hilang, riak kita hilang, takabur kita hilang, ujub kita hilang, sombong kita hilang, iri hati kita hilang, dengki kita hilang. Dan sebenarnya antara dua penyakit ni, bagi orang yang mahir dan pakar, mereka tu ada kemahiran boleh mengenal pasti hubungan antara yang rohani dengan yang jasmani. Tapi saya tak ada kepakaran lah. Ada ulama kita yang mahir dalam bidang tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk kita baca surah Yasin pada pagi ini. Mudah-mudahan orang yang kita doakan jasmaninya dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sembuh. Pada masa yang sama, mudah-mudahan rohani kita juga tidak terkecuali semakin sehat walafiat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رب العالمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, wahai Tuhan yang menukarkan peredaran malam dan siang, wahai Tuhan yang menciptakan kami daripada tiada menjadi ada. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, kasihanilah kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, simpatilah kepada kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, kuatkanlah sendi-sendi kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, ringankanlah beban kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, lapangkanlah hati kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, tenangkanlah fikiran kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, mudahkanlah pergerakan-pergerakan kami. Kami mohon kasih sayang daripada-Mu ya Allah, kuatkanlah ibadah kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, berikanlah peluang kepada kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang yang memanfaatkan diri kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, lindungkan kami daripada menzalimi diri kami sendiri. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, permudahkanlah kami untuk beramal dan berbakti. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang yang memperbaiki diri. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, ampunkanlah segala kelemahan-kelemahan kami. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang yang menjaga diri kami untuk kebaikan urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah, saudara mara kami, sahabat handai kami, keluarga kami, ada yang diuji dengan penyakit,
dan pelbagai jenis sakit. Kami mohon kau berikan mereka afiat, kau berikan mereka syifa. Mereka ada dalam hati kami ingatan ya Allah. Kami ingat mereka satu persatu, kami terbayang wajah mereka seorang demi seorang. Kami mohon sihatkan dia yang berada di hospital, sihatkan dia yang berada di rumah, sihatkan dia yang berada keseorangan, sihatkan dia yang berada di samping keluarga. Kerana sebaik-baik yang memberikan syifa dan kesembuhan adalah Engkau ya Allah. Tidak ada sesiapa pun yang maha menyembuhkan melainkan Engkau. Segala-segala bentuk sakit dan penyakit adalah anugerah daripada-Mu ya Allah sebagai ujian buat kami. Kami redha, kami terima, kami sabar, kami tabah, kami cekal, kami syukur. Namun kami mohon kepada-Mu ya Allah belas ihsan dan kasih-Mu agar Engkau berikan afiat dan kesembuhan serta penawar bagi setiap orang yang sedang ditimpa dengan penyakit. Mudah-mudahan dengan sedemikian kami sihat untuk menyambut bulan Ramadan. Kami sihat untuk memperbanyakkan amal soleh di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkatilah Gema Nur Iman, berkatilah Gema Nur Iman, berkatilah Gema Nur Iman. Jadikanlah setiap seorang yang mendukungnya, yang menyokongnya, yang membantunya dijaga akan keikhlasan hatinya, supaya jauh daripada persengketaan, jauh daripada pergaduhan, jauh daripada perseketuruan, jauh daripada percakaran, jauh daripada pertikaian. Jauhkan daripada ya Allah pergaduhan yang tidak berkesudahan tetapi menjadi asbab kepada tautan ukhuwah, menjadi tempat untuk belajar memaafkan, menjadi tempat untuk belajar bersikap toleransi dengan orang lain. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada kebaikan diri kami semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Pagi ni, siapa yang baru masuk, siapa yang baru saja klik. Alhamdulillah. Ramadan Karim. Selamat menyambut bulan Ramadan. Lagi beberapa hari ke hadapan. InsyaAllah kita semangat tahun ni. Sebahagian siapa kat sini yang tahu Ramadan kali ni adalah Ramadan yang apa kita sebut nanti kita punya hari Khamis, Isnin dengan Rabu ni untuk Ramadan pagi pukul 6.45 pagi berjalan seperti mana biasa ke? Ustaz, kita ganti dengan surat pukul 4 hingga 5 pagi. Kita tangguh kan? Tak ada 6.45 ni tak ada kan? Ganti 4 hingga 5 pagi setiap hari sepanjang Ramadan. InsyaAllah. Oh, ganti 4 hingga 5 pagi kan? Ya, benar. Okey. Baik. Itulah sebab nanti insyaAllah ada hari-hari yang tertentu kita akan bertemu lah insyaAllah. Ada, kalau tak silap saya ada 2 kali kot. Bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan itulah perancangan kita. Dan saya pun tak ingat, mungkin ni pertama kali Ramadan bersama dengan Gema Nur Iman. Mudah-mudahanlah ada kebaikannya dan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada satu soalan, boleh saya tanya soalan? Oh ya, saya. Apa ceritanya tu? Ustaz. Masya-Allah. Awal tadi Ustaz bagi ucapan yang berkenaan dengan penyakit rohani dan jasmani. Penyakit rohani jasmani yang berbeza tu. Perbezaan tu. Bagi orang yang selalu menghadap orang-orang yang ada masalah rohani ni, bagaimana nak jauhkan diri daripada orang-orang bermasalah ni? Terima kasih Ustaz. Baik. Bagus soalan yang baik ni. Ada satu kisah. Ada masuk kisah pada pagi ni. Tak apalah boleh kisah. Kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kisah apa? Kisah seorang yang bertaubat. Kisah seorang yang bertaubat. Apa cerita dia?
Rasulullah cerita dulu ada satu orang hamba Allah. Dia ni ahli kepada dosa, ahli kepada maksiat. Dosa macam-macam dia buat. Dan salah satu daripada dosa yang dia buat, dosa besar. Dosa besar yang dia buat, saya fikir ramai yang pernah dengar cerita ni. Malah sebahagian kita dah hafal cerita ni. Dosa besar dia ialah membunuh orang. Dosa besar yang antara yang dia buat, membunuh orang. Membunuh orang kan dosa besar. Ada hukum hudud dekat membunuh orang. Atau hukum kisas. Jadi ceritanya ialah, dia bunuh orang kalau seorang kira hebat jugalah dia punya dosa dia. Bukan hebat apa, maknanya dahsyat lah. Kalau dua orang, lagi dahsyat. Dia bunuh 99 orang. Allahu Akbar. 99 orang. Lepas tu bila dia dah bunuh 99 orang, dia dah buat dosa tu. Dia rasa macam rasa bersalah lah. Dia rasa macam bersalah. Kan ingat kan cerita ni kan? Saya pernah cerita dulu. Baik. Yang penting apa intisari dia, pengajaran yang patut kita dapat sesuai dengan soalan tadi. Baik. Sekarang ni dah bunuh, lalu dia pun mencari-cari siapa yang dia nak tanya, nak rujuk, nak dapatkan penjelasan. Akhirnya dia bertemu dengan satu orang hamba Allah yang dianggap orang itu orang alim, padahal orang tu tak alim. Mungkin dia punya penampilan dia macam orang alim, tapi orang tu tak alim. Lalu dia tanya kepada orang tu, dia kata, "Tuan, saya ni banyak dosa. Saya ingin bertanya, adakah orang yang dosa macam saya ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Lalu orang tu pun jawab, yang dianggap alim tu jawab, "Maka nanti kamu akan diampunkan insya-Allah begini." Lalu dia kata, "Tapi dosa saya sangat besar." "Apa dosa kamu?" "Dosa saya ni bunuh orang." Dia kata, "Bunuh orang?" "Saya bunuh 99 orang." Terkejut jugalah orang yang ditanya tu. Dia kata, 99 orang? Macam mana tuan kalau dosa bunuh 99 orang? Lalu orang tu pun bagi tahu dia, kalau bunuh ramai macam ni 99 orang, maka Allah tak ampunkanlah, dosa tu banyak sangat. Lalu agaknya dia marah, dia sakit hati, dia geram, dia baran agaknya dengan orang yang buat statement tu. Lalu dia bunuh orang yang dia tanya tu. Jadi lengkap 100 orang dibunuh. Memang jenis panabaran. Kemudian lepas dah bunuh yang ke-100, dia rasa menyesal. Lepas dia menyesal, dia rujuk pula orang lain. Yang mana kali yang kedua, orang yang dia rujuk nak tanya ni, yang kali kedua ni yang betul-betul alim. Memang ada ilmu. Lalu dia tanya orang tersebut. Dia kata, "Tuan, saya ni banyak dosa. Kalau saya bertaubat, minta ampun kepada Allah, adakah saya ni akan diampunkan oleh Allah?" Dia nak perbaiki diri dia. Kerana rohani dia, jasad rohani dia buruk. Penyakit hati dia dahsyat. Dendam dia kuat. Marahnya tak boleh dikontrol. Dia punya sakit hatinya tak boleh dikendali. Mengikut hawa nafsu, kalau dia geram marah, bunuh terus. Lalu apa terjadi? Orang alim ni pun jawab, dia kata, "Tuan, dosa besar macam mana pun selagi mana kita belum meninggal, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah. Tapi saya bunuh orang sampai 100 orang." Ya, sekalipun 100 orang. Tapi ada syaratnya. Apa syarat dia? Kamu kena meninggalkan. Tu dia punya cerita dia tu. Kamu kena tinggalkan daerah kamu, negeri kamu, kawasan kamu, tempat kamu yang mana dia punya pergaulan dia, circle je, sekeliling dia. Bahasa Jawanya surrounding. Bukan surrounding. Surrounding nanti lagi sebulan insya-Allah kalau panjang umur. Tu nama dia surrounding. Dia punya keliling dia tu, sekitar dia tu, rakan dia tu, circle dia tu, orang yang suka ajak pada benda-benda jahat, benda-benda dosa. Maka dia kena tinggalkan tempat tersebut. Oleh kerana dia mematuhi syaratnya, pendekkan cerita, lalu dia pun setuju, dia pun tinggalkanlah daerah, tempat, negeri, kawasan, kampung yang dia buat dosa tu, sebab nak pisahkan daripada circle dia, daripada kawan-kawan dia, daripada lingkungan dia. Lepas itu dia keluar daripada daerah dia. Orang alim ni suruh menuju ke suatu tempat di mana di sana ada orang-orang soleh, sekumpulan orang baik
yang beramal soleh. Join mereka, sertai mereka, ikut mereka. Jadi dia pun bergerak pendekkan cerita, meninggal dunia, jatuh sakit dalam perjalanan, meninggal dunia. Lalu berebutlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat nak ambil dia, nak bagikan dia nikmat. Malaikat azab nak ambil roh dia, nak menyiksa dia. Masing-masing ada alasan. Yang malaikat rahmat kata, aku nak bagi dia kebaikan. Sebab dia dah taubat, dia dah tinggalkan tempat dia. Kata malaikat azab, betul, tapi dia belum cukup syarat. Syaratnya mesti sampai dekat tempat kawasan orang-orang baik yang dia patut jumpa tu. Jadi akhirnya Allah utuskan malaikat malakan salisan, malaikat yang ketiga untuk ukur. Untuk ukur apa? Lokasi kematian hamba Allah tu. Lebih dekat dengan tempat baik ke lebih dekat dengan tempat jahat? Yang lama tu. Diukur-ukur, rupanya dah hampir dekat dengan tempat pergaulan orang-orang baik. Salah satu daripadanya, bila kita nak menjauhi, mengelakkan daripada orang-orang yang tidak elok, yang kita sebut, mungkinlah kita bukanlah sifat-sifatkan orang ada penyakit rohani. Kita bukanlah ngata-ngata orang lain ada penyakit rohani. Tapi kalau lingkungan tu banyaknya dengki, banyaknya ngumpat, banyaknya mencela, banyaknya menyalah, banyaknya memprotes, banyaknya asyik komplain sepanjang hari, asyik komen sana sini, maka itu dalam bentuk suasana yang kalau kita ada pilihan, tinggalkan terus. Yang kalau kita belum ada satu pilihan yang jelas, sekurang-kurangnya mengurangkan pergaulan dengan orang yang seperti itu. Kerana kita berusaha untuk kita tidak jadi seperti itu. Tapi ialah diri kita ni belum cukup kuat, kita tahu iman kita pun lemah, maka kita buat keputusan dengan cara demikian. Dan kita cari satu tempat, ruang, pergaulan yang lebih baik. Yang ceritanya ialah apa amalan kita yang kita boleh buat hari ini. Yang ceritanya ialah apa next kita punya tindakan. Apa yang boleh kita buat pada hari esok untuk kebaikan kita. Apa. Kita cari circle yang seperti itu. Itu salah satu daripada panduan daripada hadis Nabi dan kisah tadilah. Pentingnya. Dan hamba Allah yang meninggal tadi, oleh kerana lokasi dia belum sampai dekat tempat kawasan orang baik, tapi mendekati, menghampiri, lebih dekat pada kawasan orang baik, lalu diperintahkan untuk malaikat rahmat mengambil roh orang itu untuk diberikan nikmat. Walaupun belum sampai, tapi menghampiri. Maknanya ada kebaikan juga kalau kita sering menghampiri tempat yang baik, pergaulan yang baik, berkawan dengan orang baik. Walaupun kita tahu kita sebenarnya memang belum cukup baik, tapi kita kena bijak membuat pilihan yang baik sekalipun diri kita belum sepenuhnya baik. Baik ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cerialah pagi ini. Allahu akbar. Saya nak cerita satu kisah dari Al-Quranul Karim. Kita nak pergi kepada muka surat, siapa ada Quran, muka surat akhir sekali, 604. Cerita tentang surah Al-Ikhlas. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya saya. Maaf Ustaz, nak tanya, bukankah kita kalau kita niat saja, tapi niat nak buat baik, tapi belum buat baik, itu pun kita dah kirakan macam kita buat seperti macam orang niat nak pergi haji, tapi kesampaian dia dah kita dikatakan dia seperti dah buat haji. Maknanya dengan berniat tapi tak sampai hajat tu dia dah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin." Sesiapa yang berhasrat untuk berbuat satu kebaikan, falam ya'mal biha, tetapi dia tidak dapat melaksanakannya, kataballahu lahu indahu hasanatan
wahidah. Maka Allah akan catatkan untuknya di sisi Allah, dia tetap dapat pahala satu kebaikan. Waman hamma bihasanatin, manakala siapa yang berhasrat untuk berbuat satu kebaikan, fa'amila biha, dan akhirnya dia dapat melaksanakan amalnya itu, maka Allah akan berikan catatan pahala dia kepada digandakan 10, dan Allah boleh gandakan sebanyak mana yang kita pun tak tahu gandaan dia, berapa banyak Allah nak beri gandaan dia. Jadi kalau ada orang dia niat benda perkara baik yang dia nak buat, insya-Allah, sebab tu kita digalakkan memperbanyakkan niat-niat yang soleh. Ataupun dengan lebih bahasa Arab dia, niat yang solehah. Niyatan solehatan. Bila kita memperbanyakkan niat yang soleh, maka insya-Allah, kalaupun kita tidak mampu untuk melakukan semua yang kita niatkan itu, tapi sebenarnya ada bahagian yang besar yang Allah berikan kepada kita asbab daripada niat-niat yang soleh yang kita banyakkan itu. Namun, untuk memperbanyakkan niat-niat soleh itu, kita memerlukan ilmu untuk membantu kita bertindak sedemikian. Sebagai contoh mudah. Ada orang dia musafir. Awal Ramadan ni dia nak pergi. Contoh. Ada orang, musafir nanti dulu. Ada orang dia datang Gema Nur Iman pagi ni. Kita bagi contoh yang dekat dengan kita dulu. Pagi ni dia niat nak baca Quran. Dia niat nak mendengar kisah dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Tadi baca. Dia ingat niat. Yang ketiga, dia niat untuk menuntut ilmu. Yang keempat, dia niat untuk infak, untuk sedekah, untuk berikan sumbangan, untuk memakmurkan Gema Nur Iman. Awal-awal dia dah catat dah nombor akaun. Tadi paparan nombor akaun Gema Nur Iman, dia dah salin dah. Dia tak sempat salin, dia pakai kamera. Dah ambil dah. Ambil dah. Dia snap. Dia dah niat. Snap. Dia niat. Lepas tu pagi ni juga dekat Gema Nur Iman, dia niat untuk merapatkan ukhuwah. Orang masuk, saya masuk 6.45. Dia masuk 6.35. Gema Nur Iman tak sempat on, dia dah masuk. Kenapa tak on? Tak ada ya pagi ni. Padahal belum on lagi. Dia dah masuk dulu dah. Belum on. Sebab dia niat nak berukhuwah. 10 minit pertama tu pada dia penting. Dia tanya Hajah Muda apa khabar? Hajah Nokia apa khabar? Hajah Azrina apa khabar? Dia tanya semua orang apa khabar. Padahal dia tak pernah jumpa pun. Sebelum ni. Cik Ha apa khabar? Dia tanya. Muhammad Rizwan apa khabar? Semua dia tanya. Sihat gini. Dia kata sementara ustaz tak masuk ni. Dia ada tujuan dia. Maknanya dia memperbanyak, mula-mula dia memperbanyak niat. Mula-mula ni belum buat lagi. Sekali masa dia masuk je 6.35 tekan tak masuk. 6.40 tekan internet tak berapa dengar. Pukul 6.45 orang dah start baca Yasin, tekan tak berapa. Sekali dia cuba line dia tak clear. Dia pun round tingkat 1, tingkat 2 rumah Hana, dia pergi kat depan. Sekali macam mana akhirnya kan dia dapat masuk pukul 7.10 lah. Ingat nak infak, nombor dah terlepas tak salin nombor akaun. Niat nak baca Yasin dah habis baca dah. Niat nak pergi berukhuwah tanya khabar. Jawapan dia khabar baik ajalah. Jadi jawapan dia dah terlepas. Padahal niat dia malam tadi dia nak buat itu. Walaupun dia tak buat, walaupun dia tak dapat buat semua, tapi insya-Allah ada ganjaran pahala dengan niat yang baik tadi tu. Pahala untuk niat yang baik. Tapi pahala untuk buat benda tu kalau selepas buatlah. Buat. Jadi kita ni banyakkan niat yang baik. Pagi-pagi ni datang niat yang baik.
Sebab tu saya beri tadi awal-awal tadi kan, saya kata beza penyakit rohani, penyakit jasmani. Niat kan saya masuk ni nak merawat penyakit rohani saya. Penyakit jasmani saya ada rutin jadual hospital. Penyakit jasmani saya ada ubat kat sebelah. Penyakit jasmani saya ada ubat ni untuk sapu kaki saya ni. Tapi penyakit rohani ni saya juga nak rawat juga. Jadi niat nak rawat, niat nak infak, niat nak ukhuwah, niat nak baca, niat nak dengar. Banyakkan saja amal soleh. Mana yang sempat pagi ni dibuat? Jawapannya itulah bahagian kita. Mana niat-niat yang baik. Tapi macam mana nak banyak niat yang baik? Dengan ada ilmu. Bila ada ilmu dan dibiasakan, dilatihkan dengan perkara baik, insya-Allah setiap kali kita buat sesuatu, kita ada banyak niat-niat yang baik. Contoh kedua, jauh sikit. Macam kita bermusafir singgah di masjid. Kita singgah di masjid, kita niat iktikaf. Kita singgah di masjid, kita niat nak tutupkan kipas kalau ada kipas terbuka. Kita niat nak tutupkan paip surau kalau ada paip surau. Kita niat nak masukkan sikit duit dekat surau tersebut. Aku ni alhamdulillah dapat singgah sini, kaki sihat, badan sihat, apa salah masukkan duit RM5, RM10 dekat surau tersebut. Apa salah masukkan RM20 tempat surau kita. InsyaAllah RM20 tu tak jadikan kita kelaparan. RM20 tu tak jadikan kita kehausan. RM20 itu malah itu sebenarnya laluan kita untuk bawanya nanti ke alam akhirat. Jadi banyakkan niat. Bila dah banyak niat nak masuk surau tu, singgah sembahyang, rupanya masa dia masuk, nampak tu, Hajah Siti Rahimah kata apa? Saya duduk bawah pokok rambutan Ustaz, tepi jalan besar ni Ustaz, nak cari line, nak join kuliah subuh Gema Nur Iman. Nyamuk banyak tapi alhamdulillah okey. Nampak? Niat itu lagi dahsyat tu. Niat nak berperang dengan nyamuk. Ingat senang ke? Ingat senang. Sebab tu saya kata saya ni alhamdulillah Allah bagi duduk dalam bilik macam ni. Saya dah syukur pada Allah. Orang lain nak dengar satu dua perkara kisah tentang Al-Quran, berkorban. Kita tak nampak. Mana saya tahu? Yang ada sakit-sakit, yang ada handphone tu, ya Allah, antara nyala dengan tak nyala ni. Antara hidup dan mati Ustaz, ini bagaikan kekasih awal dan akhir, kata dia. Ya Allah, saya tak tahulah Ustaz, handphone saya ni Ustaz. Saya padam dulu ke dia padam dulu? Saya tengok dia terpadam-padam, macam saya terpadam-padam Ustaz. Rupanya handphone belum padam, dia dah lelap dulu padam. Oi, bukan senang, masing-masing ada pengorbanan. Masing-masing ada, kita tak tahu. Pagi-pagi ada 300 orang, macam-macam keadaan. Beza. Yang ada nak transfer tak lepas-lepas. Ya Allah, macam manalah. Saya ni nak transfer tapi tak lepas-lepas. Line-nya tak clear. Ingat nak transfer ke account tapi tak jadi. Macam-macam. Banyakkan niat yang baik, ada kebaikan dia. Walaupun tak dapat. Saya tak dapat ikuti Ustaz semua. Saya tak sempat. Malam tadi ingat nak masuk 6.45. Tapi pagi tadi saya banyak urusan 7.30 baru saya dapat ikuti. Tapi dah ada niat. Dah ada niat-niat yang baik. Macam itulah. Ada orang saya niat nak infak Ustaz. Tapi saya tak tahulah Ustaz Maybank. Saya tak tahu macam mana dia nak transfer. Macam mana? Dia dah niat. Tapi tak berjaya lakukan sampai sekarang. Mudah-mudahan tetap ada niat yang baik. Masing-masing. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika, saya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran. Jadi sebab tu kalau orang yang belum pergi haji, dari sekarang niat pergi haji. Bukan niat haji. Niat hasrat, tanam azam nak pergi haji. Bukan niat amalan haji, nawaitul hajjah, ataupun bukan itu maksud saya. Niat kita nak pergi haji. Siapa lagi sini? Niat bulan Ramadan ni, ya Allah, aku niat bulan Ramadan ni tiap-tiap malam aku nak bersedekah di rumah Allah. Saya niat Ustaz. Sebab tahun Alhamdulillah. tahun ni saya tunggu Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah sampaikan umurnya, sihatnya sampai bulan Ramadan, insya-Allah. InsyaAllah usahakan.
Nanti bulan Ramadan ni kita pakat-pakat Gema Nur Iman, semua yang ada kita pakat-pakat, kita masuk dekat tabung mana-mana masjid satu hari minimum RM1. Ya Allah, sekalipun kaki aku tidak 30 hari di masjid, sekalipun pinggang aku tidak mampu 30 hari di masjid, sekalipun tengkuk dan bahu aku tidak mampu 30 hari di masjid, tapi hati aku di masjid ya Allah. Untuk aku membuktikan betapa aku ni lemah walaupun hatiku di masjid, aku mohon terimalah amalan sedekah aku. Semoga sedekah aku berada di masjid pada tiap-tiap malam Ramadan. Niatlah sekarang. Niatlah mudah-mudahan. Mungkin kita tak kuat, saya tarawih kat rumah saja Ustaz. Okey, tak apa. Tapi kita dah niat, ada bahagian kita. Bukan mesti banyak. Kalau satu hari RM1, 30 hari RM30 lah. InsyaAllah kita tak adalah kekeringan, tak boleh apa kalau RM30, insya-Allah. Dia bukan mesti banyak, tapi kita nak banyakkan niat yang baik. Itu je kita nak usaha. Kita tak mampu macam ulama terdahulu yang istiqamahnya, amal ibadahnya di rumah Allahnya konsistennya. Kita tak mampu. Saya pun tak mampu banyak seperti itu. Namun kita cari bahagian kita. InsyaAllah saya doakan yang ada di Gema Nur Iman ni. Jadi macam program harian yang dilaksanakan oleh Gema Nur Iman tu baguslah. Mudah-mudahan di awal subuh tu kita ingat mengingati kita, dan apa kita berikan tu maksud saya di rumah Allah tu, maknanya di mana-mana masjid dan surau. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang menghidupkan rumah Allah. Kalau bagi orang yang tak sihat ke, yang kurang sihat ataupun kurang kuat, bolehlah buat begitu. Tapi yang ada kesihatan, ada kekuatan, pergilah. Begitu Ustaz, Ya saya. kalau macam selalunya kalau kita pergi kat surau, kita masukkan duit dekat tabung surau kan. Tapi dia orang buat dekat kawasan blok ni, maksudnya sama jugalah ya kalau kita masukkan. Boleh. Boleh. Surau, musalla, tempat-tempat yang dia nak imarahkan dari sudut. Sebab surau dengan masjid ni tempat kita nak satu hatikan orang Islam. Kita nak ukhuwahkan. Setiap daripada kita semua berbeza-beza cara fikir, beza cara bercakap, beza pengalaman, beza pendidikan, beza pengalaman hidup, beza dia punya latar belakang. Kita platform yang paling sesuai untuk menyatukan manusia adalah platform hati. Bila hati disatukan, maka yang lain lebih mudah untuk disatukan. Sebab tu orang berkahwin kerana hati disatukan. Disatukan bukan disamakan, maknanya digabung jalinkan supaya ada tautan. Bukan mesti sama. Laki dengan perempuan tak akan sama. Suami dengan isteri tak akan sama. Macam nak sama? Dia lelaki, dia perempuan. Cara fikir berbeza. Tapi ditautkan. Jadi hati manusia sesama manusia pun berbeza-beza. Tapi kita nak tautkan dia. Nak tautkan dia tu, kita perlu kendalikan hatinya. Dan satu tempat yang paling sesuai, yang paling cantik, tak kata mesti jadi, tapi yang paling terbaik untuk menyatukan hati manusia adalah yang namanya rumah Allah. Kerana di situ adalah di mana kita belajar untuk memperhambakan diri kepada Allah, untuk banyak mengingat Allah. Sebab dengan ketundukan hati kepada Allah lah memudahkan kita untuk menyatukan hati manusia. Jadi Rasulullah dulu menyatukan hati manusia dengan mengajak manusia tunduk kepada Allah. Bila manusia dah betul-betul hambakan diri kepada Allah, Nabi satukan. Hati-hati manusia tu Nabi satukan. Yang tak nak bersatu hati tu kan yang degil, yang ungkal, yang ingkar, yang derhaka, yang memang hatinya tak nak tunduk kepada Allah. Jadi kita ni tak mampu nak satukan hati manusia. Kita ni tak mampu untuk mendidik manusia tunduk kepada Allah. Tapi kita adalah RM1, RM2 supaya tempat tersebut diimarahkan, supaya tempat tersebut fasilitasnya dapat disediakan. Jadi kita ni dengan lemah kita ni, kita naklah ada sumbangan sama dalam membangunkan jiwa umat Islam tu. Sebab tu yang saya kata, satu hari RM1 pun okey saja. Ikutlah kemampuan masing-masing. Tak kisah. Sebab sebenarnya Allah tak perlukan sedekah kita. Allah tidak memerlukan infak kita. Allah pun tidak mengharapkan ataupun tidak berhajat kepada derma kita.
Cuma kita yang perlu latih diri kita, kita yang memerlukan kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ustaz, bagi muslimat afdal salat tarawih di rumah, boleh saja. Boleh saja solat di rumah. Solat di masjid kalau aman dari fitnah, kalau ada teman mahramnya, kalau tidak dibimbangi ada kegangguan dan sebagainya, kalau terpelihara kehormatannya, boleh solat di masjid. Kalau di masjid itu lebih memungkinkan dia solat berbanding di rumah, boleh saja solat di masjid. Tapi kalau dia solat di rumah dengan solat, ada orang dia kalau kat rumah, dia bimbang solatnya tak jadi nanti. Dia bimbang. Sebab iyalah dia belum cukup kuat. Dalam rumahnya masih ramai orang yang sibuk menonton TV contohnya. Dalam rumahnya masih banyak orang yang asyik makan minum. Dia nak ubah keluarga dia. Tapi dia belum mampu sepenuhnya. Ada orang yang diberi cabaran gitu. Dia nak jadi baik. Dia dah join Gema Nur Iman. Tapi dia belum mampu ubah sekitar dia. Iyalah orang belum ada kemampuan. Belum ada kemampuan. Belum ada kemampuan, tapi dia nak mulakan dengan diri dia pelan-pelan. Jadi dia kata kalau aku ni semayang kat rumah, yang anak yang ni tengok TV, sebelum buka je dah tengok TV. Nanti lepas buka je tengok TV lagi. Aku nak negur, aku dah cakap, tapi dia tak berapa dengar dengan TV kuat. Yang seorang ni semayang juga, tapi lepas tu dia dah duduk-duduk sembang-sembang kekenyangan sampai lepas isyak. Aku ni kalau tak ke masjid ni tak jadi ni. Aku ni kalau tak gerakkan kaki ni nanti kan tak jadi apa ni malam ni. Ada orang yang macam tu cabaran dia. Jadi kalau dia tu ada teman pergi ke masjid, pergi dengan suami, okey. Ada pergi dengan anak, okey. Kalau seorang-seorang, tengok keadaan. Tengok keadaan dia. Kalau aman perjalanan, tidak ada gangguan, tidak terfitnah dan sebagainya, boleh saja. Walaupun masih lagi lebih baik dia melaksanakan di rumah. Kalau di rumah lebih memungkinkan untuk dia laksanakan. Apapun, kita berusahalah untuk memperbaiki amal soleh kita. Jadi itulah cabaran. Setiap orang ada cabaran beza-beza kan? Beza-beza. Kenapa? Kerana memang kita ni hamba Allah. Kerana memang kita ni adalah hamba Allah yang akan diuji dengan ujian yang pelbagai dan berbeza. Setiap orang situasinya berbeza. Maka kita buat apa? Kita sesuaikan diri dengan apa keadaan kita. Yang penting syarak dipatuhi, tujuan dapat kita penuhi. Syarak, hukum hakam kita patuhi dan tujuan dapat kita penuhi. Apa yang kita nak dalam tujuan amal soleh itu dapat kita laksanakan. Selagi mana dua ni ada, tujuan dapat dipenuhi tapi syarak tidak dipatuhi, susah juga. Syarak cuba dipatuhi tapi tujuan pula tidak dapat dipenuhi dan tercapai, cabaran pula untuk kita. Tapi kalau dua-dua ni ada, kita ikut patuhi hukum syarak, pada masa yang sama ialah kita berusaha untuk kita capai apa yang kita nak laksanakan, maka itu insya-Allah akan memberi kesan yang baik kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Saya nak ucapkanlah, kalau ada perkataan saya selama ni agak ekstrim agak berkasar sikit, atau ada terlepas cakap, ataupun ada perkataan saya yang orang kata terlalu berterus terang, terlebih tegas ke apa ke, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan saya beritahu dulu petang ni saya ada urusan sikit sekolah anak, jadi saya tak dapat bersama. Kalau ada rezeki, subuh pagi kita jumpa. Kalau kita ada halangan, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Dan insya-Allah tentang surah Al-Ikhlas nanti kita akan lanjutkan pada hari Rabu insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalaupun kita tak bertemu, selamat beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, keafiatan, sihat tubuh badan, sihat akal fikiran. Yang mutahak sekali sihat akal fikiran, sihat jiwa dan hati. Dan saya mohon maaf
Dan mudah-mudahan kita sambut Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang syukur, hati yang reda, hati yang gembira. Sebab bila hati kita lapang, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar kalam nasihat para ulama kita melalui riwayat-riwayat, sebenarnya hati kita insya-Allah semakin lama dia akan lapang. Bukan tak ada ujian, tapi hatinya lapang. Bukan tak ada kesakitan, tapi hatinya lapang. Bukan tak ada kesusahan. Hidup kalau nak harapkan tak ada kesusahan langsung, tak ada kesakitan langsung, itu namanya angan-angan kosong. Hidup ni ujian. Mana mungkin seseorang itu dibiarkan bercakap kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi mesti ada ujian. Selamat bertemu nanti insya-Allah di masa akan datang. Saya serahkan semula dan kembalikan kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran, Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini, yang telah pun menyempurnakan segala kuliah subuh kita pagi ini, dan mudah-mudahan doa dan hajat kita dimakbulkan asbab dengan bacaan surah Yasin dan doa kita secara berjemaah, dan mereka yang diuji diberi kesembuhan, syifa dan boleh menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pada tim Menur Iman, terima kasih pada para jemaah yang sudi memilih untuk berada di Google Meet Menur Iman. Dan Ina minta tolong, kita ada berapa promo untuk bulan Ramadan. Silakan. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان. Alhamdulillah, itu adalah promo tentang program-program Ia Ramadan yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan, di mana munajat, tadi kita tengok gambar ustaz-ustaz itu munajat menjelang sahur, satu hari satu juzuk bersama asatizah, tadarus Al-Quran, iftar, moreh, khatam Al-Quran, dan juga kepada para program tadarus yang akan berlangsung mulai 1 Ramadan. Jadi tahniah kepada para jemaah yang telah pun menyertai program, baru bagi nama lah, belum sertai lagi, yang akan mengambil bahagian dalam tadarus, yang telah membentuk sebanyak 17 kumpulan tahniah kepada para jemaah yang turut serta untuk mengimarahkan tadarus ini. Jadi program tadarus itu terpulang kepada grup kecil masing-masing untuk melaksanakan, sama ada di sebelah pagi, tengah hari ke belah malam, itu atas persetujuan ahli kumpulan. Dan
mohonlah pada para jemaah untuk terus menyumbang kepada tabung Gemau Nur Iman. Mudah-mudahan segala program yang kita rancangkan dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan kuliah kita pada pagi ini sepatutnya pada pukul 8.15 kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli, tapi Ustaz ada hal yang tak dapat dielakkan. Jadi kita akan bersama dengan Ustazah Nurliah Haji Kasmuri pada pukul 9.30 pagi. Jadi nanti link akan diberikan, link yang sama juga untuk kuliah seterusnya 9.30 pagi. Jadi 8.15 tak payah masuk, tak ada kuliah masa tu ya. Di 9.30 pagi untuk bersama dengan Ustazah Nurliah Haji Kasmuni. Jadi pukul 9.30 pagi. Jadi kepada semua, kepada Ustaz, selamat menyambut Ramadan. Semoga kali ini membawa 1000 kerahmatan dan keisapan kepada kita. Semoga kita dirahmati Allah dan Allah melimpahkan nikmat dan kebahagiaan untuk kita selamat menunaikan ibadat puasa. Walaupun kita akan bertemu lagi insya-Allah, dipanjangkan umur bersama dengan Ustaz Eliyin pada hari Rabu kuliah subuh. Jadi sehingga itu dipersilakan Ustaz untuk menutup kuliah subuh kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.